Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam biasa, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, kita akan baca niat dulu. Okey? Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Jadi kita biasakan untuk kelas kita akan bermula kepada niat. Okey, kita akan baca niat sama-sama, diteruskan dengan doa belajar, barulah kita masuk kepada penerangan dan diteruskan lagi dengan sesi menguraikan tajwid. Okey, kita baca niat sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim yang maha berilmu dan maha mengetahui. Ya Allah, ya Rasyid yang maha pandai. Sahaja kami belajar pada hari ini, belajar asas membaca Al-Quran dengan tujuan agar kami dapat beramal dengannya, dan semoga dengan Al-Quran ini juga dapat menambahkan keyakinan dan keimanan kami kepadamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan teruskan kita punya pembelajaran. Pada Al-Hira kita sudah masuk kepada pelajaran 9, membaca Al-Ta'rif, okey, tajwid tentang At-Ta'rif, muka surat 49. Okey, Al-Hira muka surat 49. Sebelum itu saya akan jelaskan dia punya cara membacanya. Okey, cara membacanya. Okey, macam kena masuk di skrin ni kan. Kejap ah. Saya akan jelaskan cara membaca. Selepas saya jelaskan cara membaca, baru saya masuk kepada dia punya ini ya. Dia punya apa ni? Dia punya tajwid. Okey, kena bagi tahu dia punya membaca dulu. Saya buka Al-Hira lah, senang. Muka surat 49 ya. Muka surat 49. 49. Boleh buka muka surat 49. Saya cuba papar di skrin. Okay. Sekejap ya. Hamzah dibaca baris atas jika berada di awal bacaan. Saya terlupa tadi buka ni. Kejap ya. Tunggu ya sekejap. Sekejap ya. Acim pula dia. Okay, saya akan terangkan cara baca dia sebelum kita masuk kepada tajwid. Kenapa tak dapat?
Alah, saya pula tiada juga. Okey, tak apalah yang tadilah. 49. Saya tak apa, kita pergi yang tadi. Okey, kawan-kawan buka muka surat 49. Cara membaca. Okey, cara membaca. Perhatikan yang dalam kotak tu, dia tulis sana hamzah dibaca baris atas jika berada di awal bacaan dan tidak dibaca jika disambung dengan huruf yang sebelumnya. Okey. Yang contoh yang di sana dia bagi al-qari'ah. Okey, ada hamzah wasal seperti ini, lebih kurang seperti ini, lepas tu ada hamzah wasal di atas, lepas tu ada huruf lam. Okey. Itu cara membacanya. Kalau jumpa ini dinamakan lam ta'rif. Ada hamzah wasal, lepas tu ada huruf lam. Lam itu sama ada dia ada tanda sukun ataupun dia tiada tanda sukun. Okey, yang pertama cara membacanya. Perhatikan untuk yang pertama, yang alif dibaca baris atas. Okey, kawan-kawan tengok di sana al-qari'ah. Okey, dibaca al-qari'ah. Kenapa? Apabila lam ta'rif, okey, lam ta'rif hamzah wasal dengan lam berada di permulaan ayat. Permulaan ayat itu bermaksud awal mula membaca ayat tersebut. Okey, selepas wakaf dia kita mulakan. Pertama kali kita mula bacaan, kita berjumpa dengan lam ta'rif yang seperti ini, hamzah wasal kemudian ada sukun di atas dia, maka kita baca baris atas. Okey, kita baca baris atas. Jadi al-qari'ah. Kenapa kita mesti diberitahu baris atas? Sebab di sana dia memang tidak akan letakkan baris sedia. Okey, dia tidak akan letakkan baris sedia. Kita sendiri yang letakkan baris. Jadi dia punya peraturan dia, apabila hamzah wasal atau lam ta'rif berada di permulaan ayat, okey, huruf yang kedua seperti ini ada tanda sukun, maka cara kita ialah baris atas. Okey, ya memang gambar lain Kak. Boleh tengok dalam buku. Ini saya bagi contoh saja. Saya pun tiada tu, lupa masuk ini. Silap patayang. Okay. Boleh juga kan? Enggak apa. Tapi boleh juga kan? Boleh juga faham kan? Ikut saja itu yang saya bagi tahu ya. Ya, Ini pun faham. boleh juga buat contoh. Okey, faham juga kan? Mesti mau faham juga tu. Tapi kalau lam ta'rif, okey, kalau lam ta'rif hamzah wasl dengan lam sukun ini berada di pertengahan, okey, pertengahan ayat, maksudnya pertengahan bukan di awal. Ada huruf yang berbaris daripada sebelumnya. Contoh Robbi, dia ada Robbi di sini, lepas tu berjumpa dengan lam ta'rif. Maka hamzah wasal di situ tidak dibaca. Okey? Contoh yang diberi di baris yang kedua tu wal qari'ah. Jadi sama dibaca juga wal qari'ah. Tidak boleh lagi kita bariskan tu hamzah wasal, jadikan wa'al qa, salah. Okey? Dia hamzah wasal ini hanya dibariskan apabila dia berada di permulaan ayat sahaja. Okey? Itu cara membacanya. Okey, itu saya terang cara membacanya. Untuk yang permulaan ayat dibaca baris atas, contoh al-qari'ah. Tapi bila lam ta'rif berada di pertengahan ayat, maka hamzah wasal tidak perlu dibariskan. Diterus sejak baca mengikut baris kepada huruf yang sebelumnya. Kalau baris sebelumnya itu baris bawah, maka kita baca rabbil kita baca baris bawah. Kalau huruf sebelum lam ta'rif itu baris atas, maka kita baca baris atas. Okey, itu dia punya cara membaca. Sekarang dia punya tajwid. Okey, dia punya tajwid. Apa itu lam ta'rif? Okey, ataupun apa itu alif lam? Alif lam ini, okey, lam ta'rif ini dia ditandai dengan hamzah wasal. Okey, hamzah wasal yang ada alif di bawah, lepas tu ada sod atau macam seakan-akan berudu di atas. Okey, kemudian selepas itu ada huruf lam. Lam ini dia ada dua keadaan. Sama ada lam tu ada tanda sukun ataupun lam itu tiada tanda sukun. Sukun itu adalah tanda mati yang seperti ini, okey?
Itu adalah lam ta'arif. Jadi kalau lam di sini ada sabdu dan ada baris, ataupun lam di sini ada baris bukan tanda mati, maka bukan lam ta'rif. Okey? Contoh allazi, contoh allazi, itu bukan lam ta'rif. Lam ta'rif ini cara kita mengenal dia apabila ada huruf hamzah wasal, kemudian di sebelahnya itu dia digandingkan dengan lam, huruf lam yang ada tanda sukun ataupun lam yang tiada tanda sukun. Okey? Yang pastinya lam itu tidak berbaris. Itu dia lam ta'rim. Okey? Lam ta'rim ataupun bacaan alif lam. Sekarang kita masuk kepada pembahagian. Tadi saya sudah jelaskan untuk yang pertama ni kan cara bacaan dia. Sekarang kita masuk dia punya pembahagian. Bahagian lam ta'rif ini dia terbahagi atas dua ya. Yang pertama ialah alif lam qamariyah, okey, ataupun lam ta'rif yang dinamakan alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Ada lagi nama dia? Nama dia idgham qamariyah. Okey. Sekarang muka surat 49. Waalaikumsalam. Muka surat 49 ya. Alif lam qamariyah ataupun dipanggil juga idgham qamariyah ataupun dikatakan juga alif lam al. Ada perkataan al. Alif lam al qamariyah. Jadi tiga nama ni dia adalah benda yang sama. Alif lam qamariyah, alif lam al qamariyah, lepas tu idgham qamariyah. Okey? Yang bermaksud okey? Bukan idgham, silap. Sorry ya. Izhar qamariyah. Okey, izhar bermaksud jelas. Dia kata alif lam, kita ulang balik ya. Alif lam qamariyah, alif lam al qamariyah, izhar. Okey, saya tersilap pula. Izhar qamariyah. Okey, jadi kalau kamu boleh mau tulis sana hukum lam ta'rif yang pertama dia ada tiga nama iaitu alif lam qamariyah, alif lam al qamariyah, izhar qamariyah. Itu sama saja. Tiga-tiga tu sama. Jadi kalau mau guna yang mana satu ikut kita punya kesesuaian. Okey, hukum bacaannya. Okey, hukum bacaannya dibaca jelas. Sebab itu dia dikatakan izhar. Izhar bermaksud jelas. Apa yang jelas ni? Berbalik kepada hukum. Alif lam. Dia kata lam ta'arif. Bermakna yang jelas itu adalah bacaan ataupun bunyi huruf lam. Okey? Yang jelas itu adalah bacaan ataupun bunyi huruf lam. Kalau kita jumpa hamzah wasal, kita jumpa lam, maka mesti ada hukum lam ta'rif. Okey, macam mana kita mau kenal dia adalah alif lam al qamariyah ataupun izhar qamariyah? Okey, boleh perhatikan. Dia ditandai dengan tanda sukun. Dia lam ada tanda sukun. Itu cara kita mengenal alif lam al qamariyah ataupun izhar qamariyah. Jadi cara membacanya adalah izhar, jelas. Rabbil. Jadi bunyi lam ta'rif itu dibaca dengan jelas. Rabbil alamin. Boleh ya? Jadi kalau kita jumpa begini, ini dinamakan hukum bacaan alif lam al qamariyah. Okey? Alif lam al qamariyah, cara bacanya lam dibaca dengan jelas ataupun izhar qamariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, okey? Alif lam ni dia terbahagi atas dua saja. Tadi kita sudah bahas tentang alif lam qamariyah, alif lam al qamariyah dan izhar qamariyah. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua dinamakan alif lam syamsiyah, okey? Nama yang pertama alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam ash. Dia kata asyamsiyah. Dia ash. Lepas yang ketiga dikatakan juga idgham qamari, idgham samsiyah. Okey, sorry ya. Idgham samsiyah. Jadi dia punya perbezaan, yang qamariyah ni dia izhar, yang syamsiyah ni dia idgham. Okey.
Kita teruskan. Idgham bermaksud masuk. Kita sudah belajar idgham bermaksud masuk. Okey, jadi kita sudah mengenal lagi selain daripada izhar, kita sudah kenal perkataan idgham. Idgham sama dengan masuk. Jadi di mana-mana saja hukum tajwid ada perkataan idgham, bermakna itu adalah bacaan yang masuk. Macam mana dia masuk? Okey. Kita teruskan. Macam mana kita mau kenal dia adalah alif lam asyamsiyah. Okey, yang pertama dia mestilah lam ta'rif. Lam ta'rif macam mana? Ada hamzah wasal, ada lam, lam tiada tanda sukun. Kalau lam qamariyah tadi dia ada tanda sukun. Syamsiyah ni dia tiada tanda sukun. Lepas tu huruf yang ketiga mesti ada tanda tasjid. Okey, yang macam W kecil ni ataupun dinamakan juga tanda sabdu. Jadi selain daripada lam itu tiada tanda sukun, huruf yang ketiga juga mestilah ada tanda tasjid ataupun tanda sukun. Yang perbezaan dia pada Al-Qamariyah, huruf yang ketiga Al-Qamariyah tiada tanda sukun. Huruf ketiga pada Alif Lam Asyamsiyah dia ada tanda tasjid. Al-Qamariyah tiada tasjid. Itu. Lam Asyamsiyah dia tiada tanda sukun. Lam Al-Qamariyah ada tanda sukun. Itu kita mesti jelas dia punya perbezaannya. Cara membacanya. Okey, cara membacanya ialah idgham. Okey, idgham. Apa yang masuk? Terus masuk kepada huruf yang ketiga. Jadi kita tidak baca sudah yaumil. Tidak dibaca mil. Masuk dia kata idgham. Idgham terus masuk kepada huruf yang ketiga yang ada tanda sabdu. Contoh yaumiddin. Jadi kita tidak baca lagi yaumil sebab dia adalah hukum bacaan alif lam asyamsiyah ataupun juga akan idgham syamsiyah. Okey? Saya rasa sangat dipahami. Kita akan teruskan kepada muka surat 52. Okey? Nanti uraikan tajwid baru kita patah balik. Kita masuk muka surat 52. Muka surat 52. Pembelajaran. Okey, pelajaran 10 hukum bacaan lafaz al-jalalah. Okey, kawan-kawan boleh tengok muka surat 52. Okey, buka muka surat 52. Kita akan masuk kepada hukum yang kedua. Yang pertama tadi lam ta'rif. Sekarang kita masuk kepada hukum lam jalalah. Tadi lam ta'rif ya. Sekarang lam jalalah. Mana yang dinamakan lam jalalah? Lam jalalah itu dia adalah lam pada kalamullah. Pada nama Allah. Okey, ini yang ada dalam skrin dan ada juga dekat buku tu ya. Jadi kalau jumpa kalimah Allah yang seperti ini maka adalah hukum lam jalalah. Okey, lam pada kalimah Allah ni, okey, alif lam lepas tu ha ni dia lam yang di tengah ni dia ada hukum. Okey, dia ada hukum. Okey, yang dimaksud adalah lam yang di tengah. Hukum yang pertama adalah tabkhim. Hukum yang kedua adalah tarkik. Okey. Jadi hukum lam jalalah ini dia terbahagi atas dua bahagian juga. Yang pertama tabkhim bermaksud tebal. Okey. Tabkhim bermaksud tebal, tarkik bermaksud nipis. Kita akan bahas satu persatu, okey? Untuk bahagian yang pertama yang dikatakan tabkhim ataupun tebal seperti apa? Okey, pada ya, kawan-kawan boleh tengok dalam nota tu ada dalam kotak yang pertama tu, okey? Dikatakan tebal, okey, dikatakan tebal apabila sebelum, okey, ingat sebelum lam jalalah itu kalamullah, okey, sebelum kalamullah ini adalah
huruf yang berbaris atas. Kita tidak masuk huruf, tidak kisah huruf mana-mana pun, yang penting dia berbaris atas. Okey? Hurufnya nun ka, waw ka, tidak kisah. Yang pastinya kita tengok kepada baris. Kita tidak tengok huruf ya, kita tengok kepada baris. Apabila berbaris atas, huruf sebelum kalamullah ini ialah berbaris atas, maka hukum bacaannya adalah tebal ataupun tabkhim. Okey? Macam mana dia punya ketebalan tu? Ketebalan pada bacaan jalalah ialah seakan-akan lam pada jalalah itu seakan-akan berbunyi lo. Okey? Dia seakan-akan berbunyi lo. Contoh, minallah. Dia tebal. Bila huruf tu tebal, kita punya lidah ni akan terangkat. Minallah. Kita sebut lo. Minallah. Seterusnya, yang kedua, dia punya tanda yang kedua pula apabila dia berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan sebelum berjumpa dengan kalamullah, maka hukum bacaannya juga tabkhim. Bacaannya sama, seakan-akan berbunyi lo. Nasrullah. Lo, okey? Bukan nasrullah. Kalau la tu salah. Salah dari segi hukum tajwid. Itu adalah cara membaca hukum yang pertama pada lafaz jalalah. Sekarang kita masuk kepada pembahagian yang kedua yang dinamakan dengan tarkik. Okey, tarkik. Tarkik tadi bermaksud nipis. Tabkhim tebal, tarkik nipis. Jadi dia berlawanan. Dia berlawanan. Macam mana kita mau kenal dia? Okey? Macam mana kita mau kenal dia? Baris, okey? Baris atas, baris dhammah sudah diambil oleh tabkhim, maka yang tinggal baris bawah. Jadi apabila huruf sebelum lam jalalah ini berbaris bawah, okey, kita tengok kepada baris ya, maka hukum bacaannya adalah tarkik. Kita baca dengan nipis. Jadi tidak boleh sudah kita baca lo. Okey, kita tidak boleh baca lo, kita baca dengan la. Contoh bila. Boleh ya, kita baca la sudah, bukan sudah kita baca lo. Adapun lam pada lam jalalah ini wajib dibaca panjang 2 harakat. Okey, dia tidak letak di sana mad asli alif, tidak. Tapi hukum pada lam jalalah, dia hanya pada lam jalalah apabila kita berjumpa dengan kalamullah, biarpun di sana dia tiada mad, dia punya selepas sabdu tu dia hanya baris fathah satu saja yang macam biasa, kita tetap juga membacanya panjang 2 harakat. Okey? Tidak boleh kita baca billahi. Tak boleh. Minallahi, tak boleh. Kita mesti panjangkan 2 harakat. Pada skrin ni dia okey lagi sebab dia macam alif kecil begitu. Jadi seakan-akan kita akan ada panjang sebab ada alif kecil. Pada Al-Quran kebiasaannya memang tidak seperti ini. Dia hanya baris fathah sahaja. Jadi kalau berjumpa dengan lam Allah ini, maka hukum panjangnya mestilah dipanjangkan 2 harakat. Apabila sebelum lam Allah ini dia berbaris bawah, maka dibaca dengan tarkik. Okey, dia punya hukum tajwid kita kata tarkik, okey, ataupun dibaca dengan nipis. Kemudian apabila baris atas ataupun berbaris dhammah, lam jalalah ini dibaca dengan tebal. Ketebalan dia itu seakan-akan kita menyebut bunyi lo, macam tu. Boleh ya? Saya akan teruskan. Sebelum saya masuk kepada hamzah wasal. Sebelum saya masuk kepada hamzah wasal, saya akan teruskan untuk memperkenalkan huruf hamzah. Okey? Yang mana satu ni huruf hamzah? Hamzah itu adakah nama dia? Okey? Di mana hamzah kita kenal dulu. Macam mana kita mesti kenal hamzah sebelum kita masuk kepada hukum yang seterusnya. Sebab kenapa? Pada hukum yang seterusnya
hukum tajwid yang seterusnya dia berkait rapat dengan hamzah. Okey, jadi saya mesti kenalkan dulu. Yang pertama ialah hamzatul asliyah. Okey, dinamakan hamzatul asliyah ataupun asliyah ini bermaksud asal. Okey, asal bentuk hamzah tu seperti apa. Okey, perhatikan kepada skrin. Okey, di sana yang dalam kurungan tu ini adalah hamzah asal ataupun dikatakan hamzatul asliyah. Dia pada penulisan dia sendiri saja. Okey, dia tiada kawan, tiada alif. Biasanya kalau kita baca alif A, kita baca dia akan ada alif di bawah begitu. Okey, kita sebut juga dia sebagai alif. Ada juga kita sebut sebagai hamzah. Tapi yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu adalah hamzah. Dia berada di atas alif. Kenapa? Sebab untuk menandakan dia berada di atas alif menandakan yang dibaca itu adalah hamzah sahaja. Huruf di bawah hamzah itu tidak perlu dibaca. Kalau dia berada di tepi hamzah, bermakna dia jadi mad badal seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelum ini ya. Jadi ini adalah hamzah asal, dia hanya satu sahaja, tiada alif. Okey? Dikatakan hamzah asal ataupun hamzatul asliyah. Hamzah asal ini dia hanya berada di dua tempat sahaja. Okey? Dia hanya berada di dua tempat sahaja. Sama ada dia berada di akhir perkataan, okey? Minas sama, okey? Sama dia berada di hujung seperti ini. Dia berada di akhir perkataan. Lengkap satu perkataan, dia berada di akhir. Okey? Yang kedua, okey, selain dia berada di akhir, hamzah asal ini dia juga berada di pertengahan perkataan. Okey, di pertengahan perkataan yang seperti ini. Lil malaikah. Dia berada di bawah ni. Okey, ini dinamakan hamzah asal ataupun hamzatul asliyah. Yang kedua, okey, hamzah yang kedua. Sebenarnya banyak hamzah, ada lagi hamzah wasal, tapi untuk hari ini kita akan belajar dua sahaja. Hamzah yang kedua, okey, hamzah yang kedua ialah hamzatul qat'i ataupun lebih mesra, okey, kalau biasanya kita dengar sebagai hamzah qata'. Hamzah qata'. Kalau yang tadi asal ataupun hamzah asal dia keseorangan, pada bacaan hamzah qata' ini ataupun hamzatul qat'i ini dia ada kawan alif. Dia ada kawan alif. Sama ada hamzah itu berada di atas alif, hamzah itu berada di bawah alif, ataupun hamzah itu berada di hadapan alif seperti ini, di tepi dia. Macam tu. Ini dinamakan hamzatul qat'i. Di mana kedudukan hamzatul qat'i? Hamzatul qat'i ini dia tidak sama kedudukannya dengan hamzatul asliyah. Okey, dia tidak sama kedudukannya dengan hamzatul asliyah. Pada perkataan, okey, pada perkataan dia hanya berada di permulaan ayat. Okey, contoh ya bani, ini satu perkataan. Wahai kaum. Contoh dia punya makna dia wahai kaum Adam. Okey, Adam. Adam ini satu perkataan. Jadi di mana letak hamzah qat'i? Dia berada di sini. Ini hamzatul qat'i. Jadi dia berada di permulaan perkataan. Jadi kalau yang tadi hamzah asal itu dia berada di akhir ataupun pertengahan, pada hamzatul qat'i ini dia berada di permulaan. Okey? Awal-awal kita bermulanya kata tu, kalau ada hamzah di sana bermakna dia itulah awalnya. Macam tu. Contoh yang ini innahum. Jadi innahum ini adalah satu perkataan.
Okey, adalah satu perkataan. Itu adalah sebar sedikit tentang hamzah qata' dan hamzatul asliyah. Jadi cara kita membezakan, yang paling senang kita kalau kita nampak macam ni, hamzah ada kawan, bermakna dia adalah berada di permulaan ayat. Penting untuk kita tahu ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang seterusnya. Okey. Ada 2 lagi sebelum kita mengurai tajwid. Dikatakan mad wajib muttasil. Okey. Kita seterusnya masuk kepada mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Dia kata mad, okey, kalau dikatakan mad bermakna ada bacaan panjang. Dikatakan wajib, itu mestilah, mesti ataupun tidak boleh, okey, tidak boleh. Tidak, dia mesti. Mad bacaan panjang yang mesti, okey, yang mesti muttasil. Muttasil ini bermaksud berhubung di dalam satu perkataan. Okey, dia erat kaitannya dengan hamzatul asliyah. Okey, erat kaitannya dengan hamzatul asliyah. Okey, jadi mad bacaan panjang wajib, harus ataupun mesti muttasil, berhubung ataupun disambungkan di dalam satu perkataan. Itu dia punya definisi yang lebih jelas lah. Okey, kita teruskan. Hukum bacaan disebut mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i. Okey, macam mana tu mad tabi'i? Mad tabi'i itu adalah mad asli. Okey, sama saja. Mad asli, mad tabi'i adalah dua benda yang sama. Okey, apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hamzah. Ini adalah huruf hamzah dalam satu kalimat. Okey, dalam satu kalimat ni mad tabi'i berjumpa dengan huruf hamzah dan dibaca panjang setengah alif. Okey, ataupun 5 harakat ataupun 5 kali kiraan ataupun 5 kali ketukan. Okey, kita perhatikan kepada contoh. Dia kata ada mad asli. Mana mad asli ataupun mana mad tabi'i? Baris atas ada alif. Ini dikatakan mad tabi'i. Okey, apabila mad asli berjumpa dengan hamzah. Abaikan dulu yang bendera di atas ni ya. Apabila mad asli berjumpa dengan hamzatul asliyah, okey, hamzatul asliyah, otomatik dia berada berada dalam satu perkataan. Okey, sebab dia berjumpa dengan hamzatul asliyah. Jadi itu hukumnya adalah apa? Mad wajib muttasil, dibaca panjang 5 harakat ataupun boleh juga dibaca panjang 4 harakat. Okey. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzatul asliyah. Okey, itu dia punya definisi lah. Dia punya tips. Dia punya tips. Tips dia, kalau ada bendera ni, okey, kita ketipikan dulu mad asli tu, kita perhatikan kepada bendera. Kalau ada lambang bendera ataupun lambang seperti cacing di atas ini, ataupun yang kita kenal sebagai mad yang lebih daripada 2 harakat, apabila dia berjumpa dengan hamzah di dalam satu perkataan, okey, saya sudah beritahu tadi macam mana kita mau tahu dia berada di dalam satu perkataan, ialah apabila hamzah itu adalah hamzatul asliyah, maka hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil, dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Boleh ya? Mad wajib muttasil. Dan seterusnya yang last ialah pembahagian mad yang kedua pula, mad jaiz. Okey, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad macam biasa bacaan panjang, jaiz dia terpisah. Mad jaiz munfasil, dia terpisah. Hamzah itu dia mestilah terpisah. Mad ini mestilah terpisah dengan huruf hamzah. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil adalah apabila mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Okey, hamzah seperti ini, hamzah qata' di lain kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harakat. Dan boleh juga dibaca 4 harakat.
Okey. Maksudnya ada hamzah, ada mad asli berjumpa dengan hamzah di lain kalimat. Jadi dia bukan satu perkataan, dia di lain perkataan. Dia dinamakan apa? Mad jaiz munfasil. Mad yang berlaku. Mad yang berlaku apabila berjumpa dengan hamzah di lain perkataan. Mad itu akan berlaku apabila dia berjumpa dengan hamzah di lain perkataan. Contoh, okey, contoh fiha abada, fiha abada, dia berjumpa. Okey. Bila dia berjumpa ni, maka hukum bacaannya adalah 5 harakat ataupun 4 harakat. Itu kalau dia berjumpa. Kalau dia tidak berjumpa, contoh kita fiha, kita habis nafas di sini, kita tidak boleh sambung dengan perkataan abada ni. Apa pula hukum dia? Masihkah dia mad jaiz? Tidak. Okey, dia tidak mad jaiz. Dia akan berubah menjadi mad asli sahaja. Okey, kenapa dia jadi mad asli sedangkan dia ada bendera? Sebab, okey, sebab dia hanya berlaku apabila dia berjumpa dengan hamzah. Jadi kalau kita wakaf di sini fiha, ini pula. Kita wakaf kepada perkataan fiha tadi, maka hukum bacaannya mestilah bukan mad jaiz. Dia jadi mad asli ataupun mad tabi'i. Harap difahami ya. Jadi kalau kita sambung bacaan, kita kasih jumpa mad ini dengan hamzah, di situlah berlakunya hukum mad jaiz munfasil. Kalau kita tidak sambung, maka hukum bacaannya ikut mad asli. Mad asli seperti biasa yang kita ketahui dibaca panjang 2 harakat saja. Fiha. Tak boleh pula kita baca fiha panjang pula sampai 4 ataupun 5 harakat, tak boleh. Sebab kenapa tidak boleh? Sebab dikatakan dia jaiz munfasil apabila dia berjumpa. Dia jumpa di lain perkataan. Kalau dia tak sempat jumpa, kita sudah wakaf di sini, maka tidak berlaku. Okey, harap dapat dipahami. Itu saja penerangan untuk tajwid kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada menguraikan tajwid. Okey, kita terus uraikan tajwid pada muka surat 51. Okey, kawan-kawan boleh buka muka surat 51. Boleh buka muka surat 51 ya. Okey, saya minta untuk pelajar baru, kalau ada yang mau mencuba, ini 51 ni ada senang sikit. Ada senang sikit untuk yang 51 ni. 51. Kalau yang mau mencuba, yang baru-barulah bagus cuba yang 51 ni. Kalau salah, tak apa. Alah, tiadakah saya 51, 50. Assalamualaikum. Aku mau cuba lah itu Ustazah. Okey, sekejap kenapa saya tiada. Boleh. Sekejap saya cari kalau dulu. Salah, Harap-harap. memanglah. Kalau salah ya, tunjukkan. Ya, okey. Sekejap Saya tiada pula ingatkan ada tadi. Saya tengok dulu Saya punya Alhira, harap kalau enggak memang enggak dapat. Harap-harap ada. Buka surat 51. Ada juga buku Al-Hira kan? Ada Ustazah. Okey, bagus. Okey, kejap saya buka dulu. Buka surat dia. Harap-harap ada ni. Buka surat inna. Okey, boleh baca inna. 51 kah tu? Yang Iya. Yang di bawah tu ada yang 4 baris di bawah ini, tu, panjang-panjang. Itu. Inna kadzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kadzalika najzil
sinin. Betulkah itu Ustazah? Oke. Oke. Ada yang terpanjang sedikit. Oke. Oh. In In, in mesti dengung. Inna, coba ulang sekali lagi. inna kazali kazalika nazjizil muhsinin. Oke. Tadi terpanjang yang ka, lepas tu yang za tu dia punya sebutan tu kita macam kasih keluar lidah sikit. Kaza Naz, jangan za. Nah, kaza kaza, ah, za za dia dia kaza, dia macam kaza, lidah tu keluar sikit. kaza, Kazalika. Oke. kaza, Kazalika ka jangan panjang. Ka jangan panjang. kaza, Kaz kazalika nazizil naja. Kol-kola. muhsinin. Naja. Naj, naj, Najazil. najaj, najajil, naj, Zil. najjil, Oke. najjil muh, muhsinin. Bagus. Satu ayat lagi. Di bawah lagi. Wal, wala, wa, apa tadi itu? So, Walazzu. Masuk. Idgham. walaz, walazulumatu wal naj, naj'u, Walan. Bukan. Sambung. walan, Walan nur. walan nur, walaj, wait, wal, apa dia bilang tadi itu Ustazah? Oke. Ini. Wa. Oke. Huruf wa. La. La ni dia terus masuk pergi. Lam ta'rif. Alif lam syamsiah. Jadi masuk. Alam cinta. Walazzu. Walaz, Oke. walaz, Walazzu. walaz, zulumatu wal, wan Jangan wal. nur, Wala. Wala macam wala, biasa. Walan wa, wa, nur. walan nur. Oke, bagus. Sekarang kita urai tajwid. Inna, baca dua dengung, dua harakat. Betul? Uh, Hukum bacaannya apa? wajibul. Wajibul guna. Oke, bagus. Oke, Ya, dengung dua yang harakat. Bagus. ya Seterusnya. kaza, kaza Belum, Kak. astaga Belum. Masih panjang. Dina. Oke. Yang inna kan? Sudah wajibul guna. Sudah wajibul guna ada satu lagi. Nah, Nah, apa? Kalau apa itu oke, saja belum paham dibaca lagi. Nah, panjang, apa? Kak. Nah, Oh, ini dibaca panjang kan? oke. Jadi bermaksud ada mat di sini. Ada mat. Baca panjang ya. Jadi dibaca panjang Ada ma, mat. mat, mat apa itu Mat Mula-mula kita mana? belajar. Mat asli. Mat las, Yang ini. mat Mat asli asli. alif. Ya. Ya kan Oke, tuh? bagus. Jadi Ya. untuk ini dia ada. Betul. Oke. Ada Oh ya, wajibul sorry. guna dan mat asli alif. Oke, betul. Sekarang baru kita pindah. Kaza ada hukum kan nih kaza, cuma ada satu Ada. mat apa itu mat asli alif Oke, dibaca. dibaca dua harakat. Oke, panjang dua harakat. Seterusnya. Panjang dua harakat. Oke. Betul. Yang ini satu kan naza itu kah? Iya, betul. Iya. Naja. Ya, naj itu kalau sugra kah? Jim. Naj gitu. Oke. Oke. Oke, kalau oke, dia hukum bacaan dia Dibaca pantulan pantulan apa tuh? Pantulan apa itu? Lembut pendek apa itu? Pantulan kecil. ya kecil. Kecil, paling kecil.
Oh, Delapan. oke. Belajar ini. Oke, sekarang Jadi ya, betul. jadi Oke tuh, eh, bagus. dia naj yang satu ini kan dia masuk Betul. pergi alif lam samsiah. Ya kak, betul Ah, kak. Alif lam samsiah. kalau Kan? samsia dia Najal, masuk. ya, ya dia. Ya, Jadi kalau samsia dia tidak dibaca. Okey, kalau dia uh, dibaca lam ni dia bermakna dia komariah. kemudian Najzil. Okey. naj Kalau dia najazil. ada Ya. jadi dia kalau lam dibaca jelas itu adalah alif lam Alif lam komariah ataupun komariah. okey, Jadi, izhar jadi komariah. yang tadi tu Seterusnya, okay. kalau Ha, yang tadi samsia tu lam tu dia tiada, lam tiada di sini. okay, okay. Tiada sukun. Dia tiada sukun. Okey, bagus. Seterusnya, Yang ha di sini ada kan ni? Ha muhsinin. sini ha sini. Lepas Ha tu tiada. ya Muh yang tiada. Ha bukan ha, muhsinin. moh sinin dibaca kalau wakaf kan dia mat ari li sukun kah? Ya kah, Ustazah? Betul? Okay. Betul. Okay. Dibaca? Dibaca 4 atau 6 harakat. Ya, boleh juga dibaca 2 harakat. Bagus ya. Okay, Mau okay, lagi? ya. Okay. Yang sini walad apa ni? Ini Walazu. walaz ini masuk di alif lam samsiah kah atau ya alif lam samsiah kah ini, Ustazah? Betul. Ya. Okay. Alif lam Okay. syamsiah ya, dia punya perbezaan, dia tiada tanda sukun. Okey, So, betul. sukun, Teruskan. ya. Okay. Yang zulum ini ada kan satu mat asli apa itu mat asli dibaca 2 harakat. Iya, mat Betul asli kan? Mat alif. Betul. alif, ya. Ya. Ya, alif. Okey, Jadi seterusnya. walan nur kan sama masuk di alif lam samsiah juga. Betul. Las. Nur. Nur, nur, terus boleh kan mat ari di sukun. Betul. Okey, Okay. tahniah. Okay. Tahniah untuk Kak Jamila Sayan. Uraian yang bagus, bacaan pun okey juga. Okey. Uraian bagus bermakna selama 4 minggu ni alhamdulillah bagus sudah ya. Uraian pertama kali kan join? 2 kali sudah, tapi yang satu tu belum berapa pandai. Ini mengamati juga itu bacaan Ya. dia dengan Okey. apa Tak, maksud hukum-hukum saya dia. belum pernah belajar tajwid kan? Belum pernah Alhamdulillah, mengurai Ustazah. ni. Okey. Jadi bila mengurai ni alhamdulillah ini merupakan satu peningkatan yang baguslah. Kita sudah ini minggu yang keempat untuk pelajar yang baru saja belajar tajwid pun mereka sudah pandai mengurai, sudah dapat mengurai dengan jelas. Okey. Seterusnya siapa yang mengurai? Sama-sama. Siapa yang mengurai lagi? Tengok dulu. Ada yang mau mengurai kah yang baru? Oh, tiada. Siapa? Nek Gu lah. Oh, keluar pula. Terlift. Surat berapa? Jess lah, Jess. Oh, ada sudah. 52. 52. 51, 51. 51, Kak. 51. Ya. 51. Bukan 52. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai daripada innaka. Bukan. Yang di baris yang ketiga di bawah. Satu dari kedua dari bawah. Wazaina. Betul. Wazayyana lakumus syaitan. Bagus. Fadzukul azab. Azab. Jangan bah.
Jangan bariskan ba. Azab. Azab. Oke. Uraikan Ngam tajwid. ka to? Ngam. Oke. Wa Zayya tu ada ka to? Dia punya apa? Tiada. Tiada. Zai ada dia punya Tiada Kak, tajuk tiada. dia. Tiada. Oh, la khumus. La khumus. Alif lam samsia. Oke, bagus. To alif lam alif Syai mad dulu asli Kak. alif. Syai. Syai dulu. Syai. Syai syai alin Oke. 2 harakat. To alif mad asli alif. Kalau berhenti, tadi kakak berhenti. Syaiton. Kalau berhenti dia jadi apa? Mad arid lis sukun. Oke, Betul ka to? betul. Seterusnya, Dibaca dengan 4 harokat. oke, betul. Faju ju mad asli waw. Ku Dibaca. mad asli waw. Kul alif lam Ku, komaria. ku, ku tidak dibaca panjang. Ku, Ku oh, ku, tidak jadi mad asli wow sebab dia kul, masuk kul. kul. Ah, Faju kul alif lam komaria. Dibaca dengan jelas, terang. Ada da alif lam mad asli alif. Kalau dia wakaf, Azab. kalau dia azab, Kalau dia wakaf. kolkolas kubro. Oke, sebelum qalqalah kubro di sini apa? Zab. Dia Da bukan mad asli alif mad asli kalau kita alif. wakaf. Bukan, Kak. Ah, Kalau kita ya. wakaf, dia bukan mad asli alif. Fadzuqul Kalau azab. Dia jadi mad sama macam di asli atas tadi. Bukan mad asli. kolkola ka to? Bukan kolkola kubro. Betul, qalqalah betul. Tapi dia punya mad ni bukan mad asli. Sebab kita wakaf. Oh. Kalau da saja mad asli kan? Mad asli. Ah, Kalau da atau mad asli alif lah. Kalau da saja. Bila wakaf ada baru kolkola. betul. Kolkola Sebab kita kubro. wakaf di sini. Ya, qalqalah kubra. Jadi dia Kalau mad wakaf arid li sukun dulu, baru qalqalah kubra. Dia mesti mad mad arid li arid li sukun. sukun. Ada Okay. mad arid li sukun dan kolkola. Qalqalah Kolkola kubro. lantunan lantunan ngam dia Lantunan punya dia qalqalah lantunan dia agak kuat. Agak Oke, kuat. betul. Sederhana kuat. Oke, Sederhana kuat tahniah lah Kak gitu. Marina. Oke, tahniah bagus ya. Uraian yang sangat bagus. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jadi kalau kita ada ba ni selepas huruf ba ni kan dia ada lagi sambung ke sana. Fadzuqul azab. Ada lagi yang kita sambung. Ini dinamakan mad asli. Tapi oleh karena kita baca azab, kita wakaf di sini, kita matikan huruf ba ini dengan qalqalah kubra, bermakna di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Okey. Tahniah untuk Oke, ya, paham. betul. Paham kan? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada menguraikan tajwid muka surat ada masa lagi. Muka surat 53. Muka surat 53 ya. 53. Qul huwallahu ahad. Oke, siapa yang Jess lah. Jess mau mengurai malam ni? Ataupun
siapa ya? Jap, saya tengok nama dulu. Jess, Jamsam, Marlina, Zaid. Kak Nurul Iva lah. Nurul Iva. Kak Nurul Iva. Ya. Okey. Tapi saya murni uzur. Oh, uzur. Bandak apa? Saya baca, kakak terus urailah kan? Okey. Kul huwallah, la huwallah. Jalala tafkhim. Okey, lam dibaca. La dibaca panjang 2 harakat. Okey, bagus. Kul huwallahu ahad. Okey, saya wakaf sini. Ahad. Qalqala kubra. Okey, qalqala kubra. Dibaca Seterusnya. dengan sederhana kuat. Okey, bagus. Seterusnya Allahu. Jalalat tafkhim. Okey. Dibaca 2 harakat panjang. Okey. Allahus somad. Ada 2. Hus-somad. Satu ni alif lam asam syah. Okey, yang satu lagi. Lepas tu mad. Mad. Dia juga qalqala kubro. Okey. Dengan lantunan sederhana kuat. Bagus. Seterusnya yang kedua. Faddolallah. Jalala tafkhim. Okey, jalalah Baca tafkhim. Faddalallahul mujahidin. Okey. Ada 3. Alif lam al-qamariyah. Lepas tu mad asli alif dibaca 2 harakat. Bagus. Lepas tu hidin alif mad arid li sukun. Okey, dibaca Dibaca 4 hingga 6 harakat. 4 2 2 4 6. Okey. Ada 2 4 6. Bagus. 6. Okey, satu lagi. Tilka ayatullah. Ayatullah. Alif. Lepas tu ya mad asli alif dibaca 2 harakat. Sebelum ya Kak. Hamzah. Hamzah kotak. Hamzah mad badal. Okey, bagus. Mad badal. Lepas tu ya mad asli alif dibaca 2 harakat. Lepas tu tullah jalala tafkhim dibaca 2 harakat juga. Okey, tahniah Kak Nurul Iva. Seterusnya. Okey, siapa lagi ya? Kak Nurul jugalah lagi. Kak Nurul, lepas tu Kak Jamsam. Kak Nurul, Nurul Hidayah. Mama saya tengah busy. Okey. Kak Jamsam lah. Kak Jamsam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliq. Tilka hududullah. Jangan kasih panjang dia punya Kak. Tilka terpanjang. Sekali lagi. Tilka hududullah. Okey, seterusnya. Innallaha azizur zun hakim. Sekali lagi.
Azizun hakim. Huruf zal. Innallaha azizun hakim. Okey, uraikan tajwid. Wallah mad astagfirullahaladzim. Sekejap. Alif apa tu? Wallah lam jalala dibaca dengan 2 harokat la. Lepas tu Dia punya hukum bacaan tarkik ke tafkhim? tafkhim. Okey. Lam jalala dibaca dengan 2 harokat, hukum dia tafkhim. Hul khalik. Hul alif lam qamar ya. Lepas tu kho mad asli alif. Lik kalau mati dia ada apa? Qalqala kubro. Okey, pantulan. Pantulan sederhana. Dia berjumpa dengan huruf ko, iaitu yang ada baju di toko tu ada ya ada ko. Lepas tu tilka hudu mad asli waw. Dullah la lam jalala dibaca tafkhim 2 harokat la. Lepas tu innallaha in itu wajibul guna ditekan dengan dibaca dengan dibaca dengan dengung. Wajibul tu dengung. Lepas tu nallah Yang dengung tu gunnah. Gunnah tu dengung Kak. Wajibul Gunnah guna. yang dengung. Wajibul tu mesti dengung. Begitu. Lepas tu nallah la lam jalala dibaca dengan tebal iaitu tafkhim 2 harokat. Lepas tu mad asliya dibaca dengan 2 harokat. Zun hakim mad arid li sukun. Sebelum mad arid li sukun zunha. Zunna. Mana tadi? Zunha. Zun itu izhar halki. Dibaca dengan 2 harokat dibaca dengan jelas. Okey, tahniyah. Boleh Tahniyah Kak Jam. Boleh Kak pi bawah lagi? Tengok dulu. Kalau masih ada yang mau mengurai, kita bagi kesempatan dengan yang lainnya Kak. Okey, makasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Saya bagi kesempatan, ada yang ingin mengurai? Cik Kak Nurul tadi? Boleh. Boleh. Sorry Murni. Okey. Terkeluarkan itulah japa kakak mau apa dulu Boleh, ini boleh. si para Nurul Katri Max ni. best kalau baca audio punya apa. Oke. Muka surat berapa Murni? Sorry, terlepas sudah saya. Muka surat 53 Kak. 53. Ya Allah panjang sudah. Ya. Yang bawah sekali tu, yang Bawah sekali. yubayinu. Bawah sekali tapi yang nomor 2. Nomor 2 dari bawah. Yubayyinullahu lakum. Oh. Oke. Kakak boleh baca? Okey. Boleh sudah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Yubayyinullahu lakum ayati. Perhatikan panjang pendek. Yubayyinu. Ayati. Okey, sekali lagi Kak. Oke. Yubayyinullahu. Jangan panjang yi jangan panjang. Yubayyinu, cepat. Yubayyinullah. Jangan panjang Kak. Yubayyinullah, cepat. Yubayyinu. Jangan yi. Okay. Sekali lagi. Yubayyinu. Terpanjang juga. Terpanjang. Cepat masuk. Cepat pergi masuk pergi nun. Yubayyinu.
Yubayyinu. Okey. Okey. Yubayyinullahu lakum ayati. Bagus. Teruskan. Aminu billahi wa rasulih. Bagus. Last. Kulillahu yuhtikum. Perhatikan. Hu pendek dan yang yuhyikum. Sekali lagi. Kulillah. Kulillahu yuhtikum. Bukan ti kak. Huruf ya. Astaga. Yuhyikum. Sekali lagi. Yuhyikum. Okey. Uraikan tajwid. Okey. Yubayyinullah. Okey. Ini yang nullahu jalalah tebal tarkim lakum izhar safawi itu mad badal kah? Betul. Mad badal. Mad badal ya mad asli alif dibaca panjang 2 harokat. Okey. Ti tiada. Tapi Kalau kalau hi itu dibaca? Kalau saya sambung tihi itu dia menjadi apa tu? Apa sudah tua? Mad sila. Mad sila kasiro. Okey. Bacaan panjang? 2 harokat. Okey. Bagus. Seterusnya? Mad badal. Minu mad asli waw dibaca panjang 2 harokat. Billahi itu jalalah tarkik kah? Tarkik okey, nipis. Betul. Nipis sebab dia punya baris tu di bawah. Betul. Okey. Warusu mad asli waw dibaca panjang 2 harokat. Lihi kalau saya tidak berhenti lihi itu sama juga tadi mad sila kasiro. Okay. Tapi kalau saya berhenti dia lih, tiada apa-apa lah. Betul. Teruskan. Okey. Kulillah. Ini jalalah tarkim. Tarkik. Oh. Kik. Tarkik. Nipis. Oh, walaupun yang hu dia tu di depan murni. Tidak kisah. Ini kita tidak nampak kak. Kita tengok huruf sebelum lam. Oh, ya. Kita tengok huruf sebelum. Ya. Sebab dia punya baris di bawah. Ya, jadi betul. dia jalalah tipis, tarkik. Ya, betul. Yuyi mad asli ya dibaca panjang 2 harokat. Kum izhar safawi dibaca jelas. Tidak ada hukum. Kalau kum ni dia mati begitu kan? Saja. Kalau kita mati begitu saja. Ya. Dia wakaf begitu saja. Iya. Okey, alhamdulillah. Tahniah Kak Nurul. Sama. Ada lagi yang ingin mengurai? Kita ada sedikit masa lagi. Kalau ada yang mau mengurai. Kak Marlina. Yang satu lagi. Belum mengurai. Ada kan siapa? Kak Marlina siapa bani? Marlina ke juga? Okey, Marlina Mel. yang Mel. Kak Mel. Mau mengurai Kak? Tidak dapat. Okey, kalau tidak dapat saya akan terangkan sikit, okey? Saya akan terangkan sikitlah. Kalau ada yang mau mengurai bagi tahu ya. Okey, sebelum kita tutup kelas, pada pembelajaran 11 ini saya akan terangkan sedikit cara membaca hamzah wasal. Okey, saya akan terangkan sedikit cara membaca hamzah wasal. Yang pertama kita mesti kenal apa itu hamzah wasal.
Okey, tadi kita kenal hamzah qata' dan hamzatul asliyah. Sekarang kita kenal hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah, okey, alif, ada seperti alif ni, huruf alif. Lepas tu di atas dia seakan-akan huruf sod yang terpotong. Sebab itulah dia dikatakan wasal. Dia huruf ini adalah potongan daripada perkataan wasal. Wa, sod, lam. Sod disambungkan dengan huruf lam. Apabila dia dipadam huruf lam di situ, maka jadilah dia sod kecil di atas ni. Inilah yang dinamakan dengan hamzah wasal. Okey. Jika kita berjumpa dengan hamzah wasal, okey, untuk perkataan untuk bacaan lam ta'rif, okey, contoh alhamdu tadi, contoh alhamdu di sini ada ke contoh di sini ni. Okey, pada lam ta'rif lah. Kalau hamzah wasal berada pada lam ta'rif, okey, hamzah wasal pada lam ta'rif di permulaan bacaan. Okey, ini saya memberitahu tentang cara membaca ya. Lam ta'rif berada di permulaan ayat, hamzah wasal mestilah dibariskan. Jadi kalau lam ta'rif kita bariskan hamzah wasal itu berbaris atas. Okey? Berbaris atas. Kalau huruf lam, dia punya tips hamzah wasal, kalau huruf lam di sebelah sini, kalau huruf lam di depan hamzah wasal ni, maka hamzah wasal tersebut kita baca dia berbaris atas. Dia hanya dibariskan apabila berada di permulaan ayat. Okey, di permulaan ayat. Kalau dia di pertengahan, contoh ini sirotol jadi ini terus masuk. Okey, macam yang saya terangkan tadi, terus masuk. Alif lam komariah. Kalau dia dibaca dari sini, contohnya kita bermula bacaan dari sini, maka disitulah baru hamzah wasal boleh dibariskan. Kalau tidak, maka dia ikut kepada baris yang sebelumnya. Dan hamzah wasal itu tak perlu dibariskan. Dia tolmu, terus masuk, hamzah wasal tidak perlu baris. Bila masa dia dibaris? Apabila dia berada di permulaan ayat. Itu untuk lam ta'rif. Untuk membaca permulaan ayat pada lam ta'rif, hamzah wasal kita baris atas. Itu yang pertama. Yang kedua, hamzah wasal. Ini hamzah wasal bukan lam ta'rif. Okey, bukan lam ta'rif. Kalau bukan lam ta'rif, okey, bermaksud bukan huruf lam di sini, maka dia ada dua. Okey, dia ada dua. Kita perhatikan kepada huruf yang ketiga. Mana huruf ketiga? Kira dari hamzah wasal. 1, 2, 3. Maka daripada contoh di atas ini, huruf yang ketiga itu adalah huruf ba. Jika huruf ketiga berbaris bawah, maka hamzah wasal ini, okey, ini hanya permulaan ayat saja ya. Hamzah wasal ini mestilah berbaris bawah. Ihbito. Okey, bukan kita baca ahbito, tidak. Dia mestilah berbaris bawah. Macam mana pula kalau huruf yang ketiga itu berbaris atas? Macam mana pula kalau dia berbaris atas? Kalau huruf yang ketiga ini berbaris atas, hukum dia sama juga. Hamzah wasal di baris bawah. Okey? Jadi tengok kepada huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga berbaris bawah ataupun, dia ada dua ya, bawah dan atas. Dia berbaris bawah dan berbaris atas, maka hamzah wasal ini berbaris bawah. Itu dia punya tips. Ada satu lagi. Macam mana pula kalau dia berbaris doma ataupun berbaris hadapan? Okey? Kalau dia berbaris hadapan, maka hamzah wasal di sini mestilah berbaris hadapan juga. Okey? Kalau hamzah wasal bukan lam, maka tengok kepada huruf ketiga. Huruf ketiga baris bawah atau baris atas, maka hamzah wasal dibaca baris atas. Baris bawah. Ihbitu minha jami'a. Okey, begitu. Lepas tu contoh yang seterusnya,
Hamzah wasal huruf ketiga berbaris atas, maka dibaca hamzah wasal dibaca berbaris bawah. Iftah, iftah, bainana. Jadi dia baris bawah. Kalau pula dia berbaris hadapan, maka hamzah wasal ini pun berbaris hadapan. Ushdud. Okey, ushdud. Kita tidak boleh baca ishdud. Kita tidak boleh baca ashdud. Kita ikut kepada baris yang ketiga apabila dia berbaris dhammah. Okey, sampai sini ada pertanyaan untuk cara membaca hamzah wasal. Ustazah, Ya, faham. itu Okey, kalau dia dah sudah. kalau yang apa tuh ada alif di depan sejaklah dia dibaca dengan huruf apa? Baris atas. Oh, Ya. Kalau dia di permulaan ayat sahaja hamzah wasal ini dibariskan. Kalau hamzah wasal ini di pertengahan, maka dia ikut kepada baris. Okey, contoh kita baca ihdinas siratal mus. Jadi hamzah wasal ini tidak dibaca. Okey? Mus. Kita terus masuk kepada lam qamariyah. Jadi kita tidak lagi baca al-mus kecuali dia dia berada di permulaan baru kita baca al-mus. Dia punya tips senang. Asal huruf lam, hamzah wasal jumpa huruf lam, wasal berbaris atas. Hamzah wasal baris atas. Kalau bukan huruf lam, tengok baris ketiga. Kalau baris bawah ataupun baris atas, maka hamzah wasal berbaris bawah. Kalau dia baris hadapan, maka hamzah wasal berbaris hadapan. Itu dia punya tips. Okey. Seterusnya untuk wakaf, untuk cara menghentikan bacaan. Cara menghentikan bacaan. Ya. Kenapa Kak? Kak Mau Iva? tanya yang macam bacaan yang di atas kan dia idfa begitu. Jadi yang huruf huruf dal ni dikasih bunyi kolkola juga kah ataupun dia tu biasa saja? Tetap dengan hukum kolkola. Jadi Tetap. dia begitu. Idfa. Ya. Oh, Idfa, betul. Dia tetap kolkola sugroh. okay, thank you. Okey, thank you juga Kak. Okey. Jadi itu adalah cara kita membaca hamzah wasal. Dia punya tips macam tadi. Asal hamzah wasal jumpa huruf lam, hamzah wasal mesti baris atas. Tak payah lagi tengok huruf yang ketiga. Tapi kalau tiada huruf lam, maka kita kena perhatikan kepada baris. Baris yang kita perhati ya, bukan huruf. Baris kepada huruf yang ketiga. Kalau baris bawah dengan baris atas, maka hamzah wasal berbaris atas. Kalau baris hadapan, hamzah wasal berbaris hadapan. Okey, sekarang saya akan jelaskan cara kita wakaf pada bacaan. Okey, cara kita wakaf pada bacaan. Bila kita baca Al-Quran, kita mestilah wakaf mengikut dia punya hukum. Okey, contoh yang di sini ihbitu minha jami'a, ada mad asli. Okey, ada mad asli alif. Ada mad asli alif, maka kita mestilah wakaf dengan mad asli alif. Okey, kita mesti panjang 2 harakat. Tapi contohnya tiada mad di sana, hanya ada huruf sahaja seperti ini. Idfa billati hiya ahsan. Cara kita baca ahsan, kita mestilah matikan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir kalau kita wakaf mestilah dimatikan. Bila masa dia tidak mati ataupun dia tidak disukunkan apabila dia ada mad. Okey, apabila dia ada mad maka dia tidak disukunkan. Tidak boleh kita baca jami'. Kita matikan huruf ain, tak boleh. Sebab kenapa? Sebab dia ada mad asli di sana. Kalau dia tidak mad, kita matikan. Itu cara wakaf. Seterusnya ihdinas siratal mustaqim. Ini pun sama.
Dikatakan mad arid li sukun. Setiap kita mewakafkan bacaan, huruf yang terakhir itu mestilah dimatikan apabila dia tiada bacaan mad. Contoh di sini. Ma ni, huruf mim ni dia tiada mat sudah selepas tu. Jadi dia mestilah dimatikan. Di mana mat yang ada, dia ada mat sebelum. Jadi sebab itulah dikatakan mat arid li sukun. Mat itu datang sebab ada huruf yang ketiga ataupun huruf terakhir yang disukunkan. Itu maksud daripada mat arid li sukun. Contohnya kita tidak wakaf di sini, maka di sini tidak berlaku mat arid li sukun. Contoh kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kita baca begitu. Maka di sini bukanlah mat arid li sukun, dia jadi mat asli. Okey? Ada beberapa perkara yang kita kena tahu bila dia jadi mat asli, bila dia jadi mat arid li sukun, macam yang saya jelaskan tadi. Bila dia jadi mat wajib mutasil, bila dia jadi mat jaiz munfasil. Okey, seperti itu. Ada perkara-perkara tertentu mengikut dia punya nama. Kalau kita faham betul-betul, insya-Allah kita akan tahu. Okey. Contoh lagi di sini. Irji'i ila. Okey. Ini adalah hukum bacaan yang kita belajar tadi. Mad jaiz munfasil. Okey. Kenapa? Sebab mad ini dia berjumpa dengan hamzah di lain kalimat. Irji'i dengan ila ini adalah dua perkataan yang berlainan. Jadi dia dinamakan mad jaiz munfasil. Mad yang mestilah mad itu berlaku mestilah apabila dia berjumpa dengan hamzah. Hamzah ni di lain ataupun dia terputus perkataan dia. Jadi kalau kita berhenti di sini tidak cukup nafas, irji tak boleh juga kita jadikan dia mad jaiz munfasil. Sebab kenapa? Sebab dia tidak berjumpa. Okey. Saya harap dapat dipahami. Nanti minggu hadapan kita akan sambung untuk huraian pada muka surat ini ni. Pada muka surat 55. Okey, boleh ulang kaji ya. Ini minggu depan kita uraikan daripada ihbitu minha jami'a. Kita akan di sini sampai sini, kemudian kita akan masuk kepada bacaan muqatta'ah. Okey. Ini kalau yang belum pernah belajar mestilah masuk kelas ni ya, sebab saya sebagai tenaga pengajar, saya banyak menjumpai kesalahan-kesalahan dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah ataupun huruf-huruf yang berada di awal surah, awal pembuka surah. Ini yang seperti ini. Untuk yang kelas teratak fitrah pun saya rasa saya belum sampai lagi ajar. Jadi kita akan masuk kepada pelajaran ini pada minggu hadapan. Saya akan terangkan untuk cara membaca muqatta'ah dan kita akan uraikan tajwid pada muka surat 55. Okey? Jadi itu sajalah untuk hari ini. Ada apa-apa pertanyaan? Okey, ada apa-apa pertanyaan? Kalau tidak apa-apa. Yang Ustazah. Ya, Kak? Yang Ya? tadi irji'i, dia kalau baca sana saja dia masih juga akan jaiz munfasil. Tidak. Kalau kita sambung nih, kalau jumpa mad nih dengan hamzah nih, barulah dia jadi mad jaiz munfasil. Kalau dia tidak jumpa, kita berhenti di sini. Maka dia tetap menjadi mad asli. Irji'i, dua harakat. Bila dia jadi mad jaiz munfasil, apabila kita baca tu dia jumpa. Macam mana dia jumpa tu? Irji'i ila, nafas ni tidak berhenti di sini. Kita tidak putus. Irji'i ila rabbik. Maka di sini berlakulah hukum mad jaiz munfasil. Irji'i 4 harakat ataupun 5 harakat. Kalau wakaf irji, contohlah kita putus nafas di sana. Boleh Kak? Kak Jamsam boleh faham? Boleh kan? Paham. Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi ingat ya, ada beberapa perkara, contohlah saya bagi contoh lagi.
Bila dia Sekejap, ada ke mana ni? Ada ke contoh di sini? Sekejap Ada lagi satu. Bila ini saya bagi contoh yang di sini. Contoh pada lam jalalah. Ini adalah mad asli. Baris doma berjumpa dengan huruf waw. Wattaku, kalau ikutkan dia mad asli. Okey? Dia mad asli. Tetapi itu apabila kita wakaf. Perhatikan pada lam jalalah ni dia ada hamzah wasal. Kalau kita wakaf di sini, kita mesti baca ikut hukum mad asli sahaja. Wattaku, itu kita wakaf. Tapi bila mana kita sudah wasal ni bermaksud kita sudah sambung bacaan, maka mad asli di sini otomatik akan terbatal. Tidak boleh sudah dibaca panjang. Kita akan baca wattaqullah sebab sudah masuk kepada hukum jalalah. Okey? Asal macam ni, contoh mad asli berjumpa dengan tanda tasjid, mad asli berjumpa dengan tanda sukun, bermakna, apa bermakna? Mad asli tidak dibaca. Tapi kalau dia tidak sempat jumpa, kita wakaf di sini, mad asli tetap 2 harakat. Jadi kalau kita berhenti wattaqu, kalau kita berhenti 2 harakat. Kalau kita sambung, kita tidak sudah panjang. Wattaqullah, kita terus masuk kepada lam jalalah. Okey, boleh faham ya? Ada beberapa perkara, contoh ini mad asli bani. Ada doma berjumpa dengan waw. Mestilah baca panjang. Tapi kenapa bila kita baca ni, dia tidak panjang pula, wattaqullah. Okey, dia automatik akan terbatal. Ada 2 perkara yang menyebabkan dia terbatal. Apabila mad asli berjumpa dengan tanda sabdu ataupun mad asli berjumpa dengan tanda sukun. Okey? Dia berjumpa sabdu, dia automatik akan terbatal. Berjumpa dengan sukun, automatik akan terbatal. Dia akan terus masuk kalau dia jumpa. Kalau tidak sempat jumpa, mad asli tetap dibaca. Okey? Itulah tips-tips untuk bacaan hari ini. Ya, ini boleh ulang kaji ya kawan-kawan yang baru terutama sekali. Yang lama ni saya yakin diorang senang saja untuk urai ni. Yang baru kita akan muka surat 56. Okey, boleh ulang kaji. N boleh mengurai minggu hadapan insya-Allah. Dan pada minggu hadapan sekali lagi kita akan belajar macam mana cara membaca huruf-huruf muqatta'ah, apa itu huruf-huruf muqatta'ah, macam mana cara membaca dia. Okey, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kenapa saya kata sangat penting? Sebab saya sebagai tenaga pengajar pernah adalah saya mengajar dan ramai saya dengar mereka membaca dengan bacaan yang kurang tepat. Okey, kurang tepat. Tidaklah salah semua. Kurang tepat. Okey, itu saja ya untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi kita punya kelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang join. Terima kasih kepada Jess, Kak Jamsam, Kak Nurul Iva, Marlina, Nek Igu, Kak Nurul Hidayat, Kak Jamila. Berani ya Kak Jamila boleh mengurai lagi minggu depannya Kak Jamila. Siapa lagi? InsyaAllah. Okey. Bagus. Trimax ni Kak Zaitun. Okey, nanti insyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Sekiranya saya menggunakan bahasa yang kasar, ada menggunakan perkataan yang salah, ada tersasul dalam penerangan, mohon dimaafkan. Kita akan tutup kelas ini seperti biasa dengan bacaan doa lepas membaca Al-Quran dan solawat. Lepas tu kita akan bersurai lah. Okay? Oh, si Farah pula tu Kak. Trimax pula. Okey, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa lagi kita minggu hadapan. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama.